Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni Kolasi Hadis Hukum karangan Kiai Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqina, Kiai ulama Indonesia lah. Kita bincang masalah lagi dalam bab ibadat kita bertaharah lagi. Kita masuk masalah yang ke-61 dah. Masalah ke-61 dalam bab taharah. Okey, orang junub yang hendak mengulangi persetubuhan. Orang junub yang hendak mengulangi persetubuhan. Jadi hadis ke-107. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi bi ghusli wahidin rahul jama'ah illa al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu Nabi SAW menggilir isterinya dengan satu malam, dengan satu kali mandi. Bahasa Nabi SAW menggilir isterinya dalam satu malam dengan satu kali mandi. Hadir al-Jam'ah selain Al-Bukhari. Rujuk Muntaqa dia 1 musnad 1/2. Poin pertama, perkara pertama dia. Hadis yang ke-107 tersebut dia. Kata At-Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Perkataan dalam satu malam adalah menurut riwayat Ahmad dia. Jadi riwayat Ahmad ni satu malam tu menurut riwayat Ahmad dia. Hadis ni menyatakan bahawa apabila seorang sudah berjunub dan ingin mengulangi persetubuhannya, maka dia boleh melakukannya tanpa mandi lebih dahulu. Kata An-Nawawi, hukum ini telah disetujui oleh seluruh ulama Islam. Tak ada perselisihan pendapat tentangnya. Jadi semua sepakatlah. Boleh kan? Poin ketiga, sungguh pun tidak diwajibkan mandi atas orang yang hendak mengulangi persetubuhan itu. Sedikit kita menandaskan bahawa mandi dahulu sebelum mengulangi persetubuhan dipandang amat baik. Kerana Nabi sendiri pernah juga mandi dahulu sebelum mengulangi, dan dalam hal ini tidak ada perselisihan pendapat lah. Lagi baik dah. Cuma sahaja sebagian ulama mewajibkan wuduk atas orang yang hendak mengulangi itu lebih dahulu. Ada kata wajib, ada kata tak wajib. Tak apalah. Ada sebagian ulama kata wajib dah. Rujuk Muntaqa 1/142, Nawawi Atal 1/239, Sunan Abu Daud Syarah Aunul Ma'bud dia dah. Ini ada perbincangan lah. Adalah kita akan terima lah dalam bab wuduk lepas ni. Bab taharah ni, bab lepas ni lah. Okey, masalah ke-62 lepas mandi jemaat. Hadis ke-108. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil rahul jamaah. Hadis ke-108. Dari Ibnu Umar radhiyallahu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu hendak ke Jumaat, nak pergi sembahyang Jumaat, hendaklah dia mandi hadir jamaah. Rujuk Al-Muttaqa di 1/143. Hadis ke-190 an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Hadis ke-109. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi Jumaat itu wajib atas tiap-tiap orang yang telah sampai umur balik lah, muhtalim nak balik lah. Mimpi lah balik lah. Riwayat Bukhari Muslim. Rujuk Muntaqa 1/142 dah. Hadis ke-111 pula. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala inna Umar bainahu huwa qa'imun fil khutbati يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر أي ساعة هذه فقال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت فقال والوضوء أيضا فقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل والبخاري مسلم. Hadis ke-111 dah. Dari Ibn Umar radhiyallahu menerangkan bahawasanya Umar dahulu pada suatu hari sedang berdiri berkhutbah pada hari Jumaat. Tiba-tiba masuklah seorang lelaki muhajirin awalin. Okey muhajirin awalin, hijrah yang terawal dah. Yang pertama masuk ke dalamnya. Demi Umar melihat orang itu masuk, Umar memanggil serta bertanya, "Saat apakah ini?" Baru mari masa ni dah. Orang yang dipanggil itu menjawab, saya sibuk dengan beberapa urusan, saya terlambat kembali ke rumah. Sehingga ketika saya mendengar suara azan barulah saya kembali.
Sampai di rumah saya hanya mengambil air wuduk saja. Mendengar jawapan itu, Umar berkata, wuduk pula lagi. Padanya wuduk saja dah. Padahal engkau telah mengetahui bahawa Rasulullah SAW merintahkan kita mandi. Hadis Bukhari dan Muslim. Rujuk Muntaqah jilid 1 muka 144 lah. Okey, poin pertama. Hadis ke-108, 109, 110 dan 111 menyatakan bahawa mandi pada hari Jumaat atas orang yang hendak pergi ke Jumaat adalah wajib. Soalan wajib lah. 111 ni. Ni 100 apa ni? Hadis Umar ni. 111. Kita wajib. Situ kita nampak je. So nak ada tak apalah. Tapi hak lain tu macam wajib lah dah. Jumhur ulama, pendapat kedua jumhur ulama di antaranya Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahawa mandi pada hari Jumaat sunat bukannya wajib. Kata Daud, mandi hari Jumaat wajib hukumnya. Jadi mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan Hambali lah Ahmad dah. Kata sunat tidak wajib lah. Maliki kata wajib pun dah. Daud Zahiri pun kata wajib. Kata Ibn Muzir dari golongan Syafi'iyah, Malik juga mewajibkan mandi pada hari Jumaat. Jadi Imam mazhab Maliki ni kata wajib mandi hari Jumaat. Diriwayatkan oleh Ibn Hazm bahawa Umar dan segolongan sahabat juga mewajibkan mandi pada hari Jumaat. Kata Al-Khattabi, Al-Hasan Al-Basri juga mewajibkan mandi pada hari Jumaat. Hasan Basri. Al-Khattabi menerangkan pula, walaupun para ulama berselisih faham tentang wajib tidaknya mandi ini, namun mereka muafakat menetapkan bahawa mandi ini bukan syarat sah solat Jumaat. Tapi sepakat, bukan solat Jumaat tak sah. Dah. Tak mandi ke tak sah semain Jumaat dah, tapi wajib mandi dah. Dosa tak mandi gitulah. Ikut hak kata wajib lah. Yang ini jika seseorang pergi dengan tidak lebih dahulu mandi, Jumaatnya tetap sah lah. Walaupun ia dihukum berdosa meninggalkan mandi pada hari Jumaat tersebut, ia dihukum sesuatu yang wajib. Gitulah. Kata Ibn Daqiq al-Aid, hadis tadi lah. Dah. Kata Ibn Daqiq al-Aid, hadis Ibn Umar ini, yang hadis 108, dengan tegas dia memerintahkan kita mandi untuk ke Jumaat. Untuk mandi untuk ke semain Jumaat lah. Zahir perintah ini mewujudkan wajib lah. Sesungguhnya telah datang suatu lafaz yang lain yang dengan terang menyatakan wajibnya, hadis ke-109 lah. Dah. 108, 109. Mandi Jumaat itu wajib atas setiap orang yang sadar siapa umum ke? Jelas. Hadis pula riwayat Bukhari Muslim, bukan hadis biasa. Hadis 108 ni, siapa nak pergi Jumaat kena mandi dah. Jadi kalau 108, 109 tu terang benar lah wajibnya dah. Segolongan ulama muhaqqiqin mewajibkan mandi kerana berpegang pada hadis tersebut. Nah. Ibn Daqiq al-Aid berkata pula, para ulama yang menetapkan kesunatan mandi di hari Jumaat perlu mencari uzur untuk menjalani zahirnya hadis tersebut. Terutama hadis Bukhari Muslim adalah. Mereka ta'wil lah lafaz perintah yang asalnya menunjukkan kepada wajib di sini kepada suruhan sunat. Dan lafaz wajib yang terdapat di hadis tersebut kepada ta'kid menguatkan kesunatan saja tak sampai tahap wajib. Ini hak ta'wil hak kata sunat lah. Tiga mazhab dah. Sesungguhnya ta'wil mereka ini lemah sekali. Kerana ta'wil itu boleh dilakukan sekiranya hadis yang melawan hadis Ibn Umar itu kuat. Dah. Tak ada hadis yang kuat dalam soal ini yang dapat menandingi hadis Ibn Umar tersebut lah. Dah. Hadis yang melawan hadis Ibn Umar tersebut adalah dari riwayat Hasan bin Samurah yang dipersisihkan ulama hadis baik tidaknya. Malik berkata mandi hari Jumaat itu wajib. Jadi Syekh ni kata wajib mandi lebih kuat dah. Kerana hadis hak kata hadis hak nak lawan sampai menurunkan darjat wajib kepada sunat tu tak kuat lah. Hadis kuat tadi lah ada tak di hadis hak kata Mu'ajirah Muhajir awal tu kata Usman dah. Riwayat kata Usman tu. Hadis ke-111 ni. Hak tu lah kalau nak kata apa. Dari dua lagi ada pihak wajib ni, ada pihak sunat. Hadis ke-111 ni. Hadis Bukhari Muslim jugalah. Tapi ada pihak tu sunat, ada pihak tu wajib lagi. Okay, lepas tu hadis yang melawan hadis Ibn Umar ini adalah dari riwayat Hasan bin Samurah yang dipersisihkan hadisnya baik tidaknya ada kata lemah ada kuat dah. Malik kata wajib dah. Dengan poin ketiga dah. Dengan jelas kita mengetahui bahawa Ibnu Daqiq al-Aid seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i dah. Ibnu Daqiq al-Aid ni ulama besar mazhab Syafi'i.
Ia tetap mewajibkan mandi pada hari Jumaat walaupun dia ulama mazhab Syafi'i ni. Akan tetapi maqalid pengikut-pengikut yang taklid pada mazhab Syafi'i tidak mengacuhkan, tidak perhati penetapan yang tepat kuat ini dah. Nampak kuat tapi tak perhati dah. Mereka tetap berpendapat tetap sunnah. Mereka kata sunnah lah. Ibnu Daqiq al-Aid yang jauh lebih tinggi darjah ijtihad daripada Ramli dah. Daqiq al-Aid ini lebih hebat daripada Ramli, pengarang Nihayatul Muhtaj. Dan Ibn Hajar al-Hatami, pengarang Tuhfatul Muhtaj pun di bawah lagi dah. Ibn Daqiq al-Aid ini atas lagi. Ibn Nawawi atas lagi lah dah. Ibn Nawawi atas lagi lah. Tapi Ibn Daqiq al-Aid ini ulama mustahid lebih hebat daripada Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Kalau nak kira lah dah. Ibn Qayyim, ulama muhaqqiq yang sangat terkenal dalam medan pentahqiqan, telah menyelidiki masalah ini dengan sedalam-dalamnya. Ibn Qayyim lah, anak murid Ibn Taymiyah ni. Dalam mazhab Hanbali lah. Dan seluas-luasnya yang kaji dah. Akhir penelitiannya menyatakan bahawa mandi Jumaat itu wajib bukan sunat lah. Perhatikan dalil dan alasan-alasan yang disebutkan beliau dalam kitab Zadul Ma'ad. Dia kata wajib lah. Kata Ibn Hazm, kami tidak mengetahui adanya seorang sahabat yang tidak mewajibkan mandi di hari Jumaat. Ibn Hazm kata, kalau cari sahabat, kata-kata sahabat tak ada, kata tak wajib. Maka sesudah kami perhatikan alasan-alasan yang dikemukakan pihak yang mewajibkannya dan pihak yang menyunatkannya, nyatalah kepada kami bahawa dalil pihak yang mewajibkan lebih konkret, lebih kuat. Zahir hadis itu terang kuat. Berdasarkan hadis yang kuat dan sahih. Muhajirin yang datang ke masjid di kala Umar sedang berkhutbah dan ditanyai sebab kelambatannya ialah Uthman bin Affan. Sahabat besar lah. Ni lah hujah mazhab kata tak wajib dah. Kira Uthman ni je dah. Khalifah Islam yang ketiga sebagaimana telah ditegaskan Muslim dalam sahihnya. Penegasan Umar kepada Uthman tentang hal mandi menegaskan lagi bahawa mandi Jumaat itu wajib. Bukan tak wajib dah. Umar kata wajib sebenarnya. Sekiranya tidak wajib tentulah Umar tidak perlu membentak marah pada Uthman lantaran datang ke masjid dengan tidak mandi tersebut. Tidak ia tersebut. Hanya perlu ditegaskan bahawa mandi itu bukan syarat sah Jumaat lah. Adapun tentang waktunya ialah di ketika hendak ke masjid. Serujuk Muhalla, Mentaqad jilid 1 Nalul Atar, jilid 1 muka 290-291, Subul Salam jilid 1 muka 116 yang 117, Al-Muhalla jilid 2 muka 28, Ihkamul Ahkam dah. Jilid 2 muka 109, Zadul Ma'ad jilid 1 muka 12 hingga 13. Jadi dia ni wajib untuk pergi sembahyang Jumaat, bukan sunat lah. Kami ikut pendapat ni dah. Dah. Kenapa walaupun Uthman tu pakai maksum selagi bahannya lah. Uthman tu kira dosa juga lah. Dosa kecil pun dosa dah. Dah. Itu dipahami oleh ulama kata wajib lah. Bukan kata maksum ni. Wallahualam. Kita perbahasa. Okey, masalah kena tiga. Jadi amalan sahabat ni bukan hujah lah. Mengikut ulama ni dah. Amalan sahabat bukan hujah tersendiri. Dia kena ada sokongan lagi lah. Jadi Uthman ni kalau tak mandi pun dia manusia yang tidak sunyi daripada dosa. Jadi silap lah dosa juga dah. Dosa kecil, dosa gapa gitu lah. Bukan maksum dah. Bukan maksum. Nabi lah kalau perbahasa maksum lah. Perbuatan Nabi je hujah. Perkataan sahabat kalau bertentangan dengan sahabat lain tak jadi hujah. Itulah hujah ulama kata wajib ni. Wallahualam dah. Okay, masalah ke-63 mandi pagi hari raya. An-Nafi' Maula bin Umar radhiyallahu anhu qala inna Abdullah bin Umar kana yaghtasilu yawm al-fitr qabla an yaghduwa ila al-musalla. Rawahu Malik. Hadis ke-112 dari Nafi' Maula Ibn Umar radhiyallahu anhu menerangkan bahwasanya Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu selalu mandi hari raya Aidil Fitri sebelum pergi ke musalla, sebelum pergi ke masjid tempat sembahyang lah. Hari raya ni di musalla dah. Ya bukan musalla ni padai lah. Musalla ni bukan pun kita pahala ni ada tempat pagi musalla dah. Musalla zaman Nabi tu padai terbuka gitu je. Dia bukannya macam masjid ni tutup sikit kan. Jadi masjid Nabi, dia sembahyang raya ke, semua di padai terbuka lah. Hadirat Imam Malik dah. Rujuk Al-Muntaqad jilid 1 muka 145 dan Al-Autar jilid 1 muka 207, Ar-Rawdatun Nadiyah jilid 1 muka 55. Okey. Poin perbahasa pertama. Hadis yang ke-112 ini mauquf, bukan marfu', bukan kata-kata Nabi lah, kata-kata sahabat.
Hadis ini menyatakan bahawa Ibnu Umar, seorang sahabat besar, selalu mandi di pagi hari raya Aidilfitri sebelum pergi ke tanah lapang, tempat menyelenggarakan solat. Jadi mandi nak pergi sembahyang raya. Yang kedua, kata Al-Bazar, aku tidak mendapatkan sebuah hadis yang sahih yang menerangkan hukum mandi pada pagi hari raya dah. Jadi tak ada. Cuma kalau nak kira hadis sembahyang Jumaat lah lebih kurang. Tapi nak kata Nabi suruh pagi Jumaat suruh mandi, tak jelas. Disebutkan Al-Badrul Munir. Segala hadis yang menerangkan hukum mandi pada pagi hari raya tidak ada yang sahih. Semuanya dhaif. Yang ada hanyalah beberapa hadis mauquf tersebutlah macam atas. Berapa penetapan para sahabat. Sungguh pun demikian semua ulama menyunatkan kita mandi pada pagi hari raya. Semua kata sunat. Sunat. Tapi tak sampai tahap wajib lah. Pasal tak tegah hadis tersebut. Okey, poin kedua, ketiga, perbahasan ketiga. Mandi dua hari raya tidak dapat diragukan kebaikannya. Walaupun tidaklah kita perolehi sesuatu hadis yang kuat, yang jelas daripada Nabi SAW. Hanya kerana tak ada hadis daripada Nabi, tidak dapatlah dengan secara tegas menyatakan bahawa mandi itu suatu ibadat. Yang jelas. Lepas itu ada hadis yang menyuruh kita memakai bau-bauan pada hari Jumaat kerana hari Jumaat dipandang hari raya. Ada hadis sebut Sayyidul Ayyam ni hari Jumaat ni. Nabi suruh pakai minyak wangi. Jadi kait dengan hari raya sibuk dah. Maka dipahamkan daripadanya bahawa kalau di hari Jumaat disuruh yang demikian kerana Jumaat dipandang hari raya. Tentulah di hari raya sendiri, hari raya jelas. Hari raya puasa, hari raya haji ni, hari yang tegas dan terang dinamai Eid, Aidilfitri, Aidil Adha tu. Ditutup pula lah berbau-bauan dan mandi berbersihkan diri itu tepi orang dah. Tak boleh bau busuk lah. Lebih kurang gitulah kita kata dah. Jadi ramai ulama tetap kata sunat gitulah. Ataupun ya sunat tidak berdiri sendiri, sunat berdasarkan niat dah. Tak boleh bangun sebelah ke apa. Ya tidaklah berdiri sendiri macam sembahyang Jumaat. Ataupun kata bukan ibadat khusus. Bukan tidak suatu ibadat, tidak suatu ibadat yang khusus. Mandi kerana kita niat nak suruh bersih tepi orang sembahyang, tempat orang aman ni. Gembira hari raya ke apa, boleh pahala di segi situ. Bukan satu beribadat tersendiri lah. Bukan ibadat khusus. Ibadat umum yang berkait dengan sebab-sebab lain. Ibadat umum ni kita macam kau lah. Nak pergi asalnya bukan khusus lah. Nak pergi masjid. Kita nak motor ke naik kereta. Tu susah sampai masjid. Naik kereta, naik motor tu ibadah. Kerana niat nak pergi sembahyang di masjid tu. Sembahyang masjid tu ibadah khusus. Nak pergi tu nak pergi ke masjid tu naik kereta ke naik motor jadi ibadah pula situ. Tu dia panggil ibadah yang umum yang berkait dengan ibadah khusus. Ibadah khusus ni sembahyang raya depan orang ramai dah. Dekat orang ramai takut bau busuk kita pun mandi. Jadi ibadah umum yang berkait dengan ibadah khusus. Cara mandi ke apa tak tertentu dah. Atau ada perbahasan ulama lah. Okey. Al-Imam Syafi'i juga meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis riwayat Muslim dan Al-Bahaqi dari Ali radhiyallahu anhu. Dia ada yang semakna lah. Tapi mauquf juga lah. Itu tak sahih pada Nabi SAW. Okey, habis itu. Mana? 2, 1. Rujuk kita adalah serupa dah. Mentaqat dalam autar Rodatun Nadiyah. Okay, kita pergi pula perbahasan yang seterusnya. Perbahasan ke masalah ni pelepak dah. Mandi kerana memandikan jenazah. Lepas mandi jenazah tu, wajib ke sunat ke gana dah. Mandi jenazah dah. Hadis ke 112. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibn Majah. 113 dah. Hadis dari Abu Hurairah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa sudah memandikan jenazah hendaklah ia pergi mandi dan barang siapa telah mengusungkan jenazah usun saja dah. Dia tak mandi jenazah, dia usun jenazah. Hendaklah dia berwudu. Hadis Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibn Majah. Rujuk Muntaqad di 1 Musa 140 dah. Poin pertama, perbahasan pertama, para ahli hadis berselisih faham, berselisih pendapatlah tentang hadis ke-113 ini. Ada yang mengatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan tak sahih hadis tersebut. Ada khilaf lah dah. Ibn Hajar Asqalani dalam Al-Talha berkata hadis ini telah diakui hasannya oleh At-Tirmizi
Dan telah diakui kesahihannya oleh Ibn Hibban dan telah diriwayatkan pula oleh Daraqutni dengan sanad yang dipercayai siqah lah, perawi yang siqah lah. Ringkasnya hadis ini kerana banyak sekali riwayatnya, maka sekurang-kurangnya darjat hasan baik dapat jadikan hujah lah. Oleh kerana itu, bantahan An-Nawawi melemahkan hadis tersebut ditolak. Jadi An-Nawawi ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dia tonggak mazhab Syafi'i. Dia kata hadis lemah. Ibn Hajar Asqalani tolak dah. Ibn Hazm juga mensahihkannya. Ibn Hazm ni sadik juga ke, tapi kata sahih hadis tersebut dah. Hadis ini menyatakan bahawa mandi atas orang yang telah memandikan jenazah wajib. Bahawa berwuduk atas orang yang telah mengusulkan jenazah juga wajib. Kalau tengok zahir dia, gitulah maksudnya dah. Poin kedua. Pendapat kedua. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Daud berpendapat bahawa mandi kerana memandikan jenazah tidaklah wajib. Sunat saja dah. Mari lebih jauh kita perhatikan pendapat Syafi'i menurut huraian Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhazzab. Tadi kita tengok apa Imam Nawawi sebut tentang pendapat Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i dalam mazhab qadinya, pendapat lamanya menyunatkan mandi atas orang yang telah memandikan jenazah. Dah. Pendapat qadim, pendapat lama dia masa di Iraq ni. Imam Syafi'i kata sunat. Mandi jenazah. Lepas mandi jenazah tu, orang mandi jenazah tu, mandi tu sunat dah. Tetapi dalam mazhab jadidnya, semasa dia di Mesir ni, Imam Syafi'i berada di Mesir, beliau mewajibkannya, jadi wajib pula dah. Demikian juga Syafi'i menyunatkan berwuduk kerana menyentuh jenazah. Menurut yang dinaskan oleh Muzani dalam Mukhtasar Muzani, kata sunat kalau satu jenazah dah. Bukan satu kulit dia bawa ke apa zaman dulu, tak ada keranda ke apa peringkat awal dah. Okay, di antara sahabat Nabi yang menyunatkan ialah Ali, Abu Hurairah. Jadi kata sunat ni Ali dan Abu Hurairah. Di antara tabi'in pula kata sunat adalah Ibnu Musayyab, Ibnu Sirin dan Az-Zuhri. Jadi orang besar belakang ni. Kata Ibn Hazm, barang siapa memandikan mayat si mati lah, atau menguruskan permandiannya, mandi si mati tu, seperti menuangkan air atau menggosok. Dah. Wajiblah atasnya mandi. Wajib mandi ya. Kalau dia tuai air dan dia gosok. Ibn Hazm berkata pula Ali bin Abi Talib mewajibkan mandi setelah memandikan jenazah. Dan diberitakan pula bahawa seorang lelaki yang ayahnya meninggal dunia bertanya kepada Huzaifah. Lelaki, ayah dia meninggal dah. Tanya Huzaifah, maka Huzaifah menjawab, mandikanlah dia. Setelah selesai engkau dari memandikannya, mandi pula engkau. Jadi Huzaifah pun ayat gitu. Memandilah ayahmu, lepas tu lepas memandi ayahmu, kena mandi juga dah. Gitu lebih kurang dah. Ibrahim An-Nakhai memberitakan bahawa sahabat-sahabat Ali semuanya mandi sesudah memandikan jenazah. Seolah yang anggap wajib dah, pakai mandi belakang dah. Poin ketiga, zahir hadis tersebut menyatakan bahawa mandi sesudah memandikan jenazah adalah wajib hukumnya. Sebagaimana yang tegaskan oleh Ibn Hazm, bukan sunat jadi wajib dah. Sudah mandi jenazah, wajib hukumnya. Tuan Ahmad Hasan dalam Al-Lisan. Ahmad Hasan dalam Al-Lisan menguatkan faham yang memandang hadis tersebut lemah. Jadi Tuan Ahmad Hasan ke apa? Lisan. Kitab. Macam orang Melayu dah. Tuan Ahmad Hasan orang zaman tu kira tu dah. Kitab dia orang. Kau Hasan panggil apa ni? Tak apalah, kata hadis tersebut lemah. Yang mewujudkan tidak wajib yang demikian, bahkan tidaklah sunat dah. Dia bahas ke halal tu dah. Ke hasil tu, hasil Bandung panggil dia. Ya saya dah ni. Ikah direct to the point ni. Jadi dia lemah, bagi dia lemah hadis tersebut, tak wajib lalu, tak sunat lalu dah. Tuan itu berkata berwuduk sudah mengusung orang mati bukanlah wajib. Bukan sunat juga. Bahkan bid'ah. Berat lalu dah. Tuan itulah Tuan Ahmad Hasan Bandung dah membuktikan kelemahan hadis tersebut dan meneguhkan fahamnya. Selain dengan kerana ada ahli hadis yang melemahkannya dengan alasan-alasan tersebut. Dia buat hujah lah. Geng-geng berhujah. Dia kata hadis tersebut tak kuat, tak ada teguh. Dia kata tak hafal sunat, tak apa. Tak apalah, tu pendapat Hasan Bandung dah. Berlawanan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bahaqi. Ada hadis lain dah. Hadis riwayat Bahaqi kata apa?
Iaitu sesungguhnya mayat kamu semati kamu itu mati dalam keadaan suci. Kerana itu cukuplah kamu membasuhkan tanganmu saja. Ada hadis riwayat Bukhari kata gitu. Cukup basuh tangan saja dah. Yang kedua, hadis ini berlainan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i. Iaitu hanya saja aku disuruh berwuduk apabila hendak berdiri solat. Dah. Nasa'i pula soalnya wuduk tu bukan kes mandi tapi kes nak semaya jenazah. Semaya. Gitulah. Sahabat itu mengambil kesimpulan bahawa beribadat dengan hadis yang dhaif berarti beribadah dengan yang tidak disuruh. Berarti beribadat dengan bid'ah lalu dah. Itu cara faham dia lah. Ya ke Lantaran demikian maka perlulah kiranya pentahkikan mengemukakan beberapa alasan. Yang perlu untuk menegaskan bahawa mandi sesudah memandikan orang mati ditutup syarat bukan bid'ah. Jadi, lah mana kita bicara pun, tak boleh pendapat keku ni. Jadi, pendapat itu sebenarnya paling terik pun ialah dia kata tetap dia tutup syarat lah bukan bid'ah. Allah muwaffaq. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah tersebut adalah sahih sekurang-kurangnya hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu ada hadis 112 sahih sekurang-kurangnya hasan. Ya. Dia kata sahih. Hasan Bandung kata dhaif tu sebenarnya tak betul. Dia kata hasan dah. Sekurang-kurangnya hasan. Kerana pertama yang mensahihkan terkemudian dari yang mendhaifkannya. Jadi sahih tu kemudian tu kan kata sahih tak. Yang kedua, banyak sekali jalan periwayatannya. Turut-turut jalan hadis tu banyak. Bukan so jalan. Hadis dhaif sekalipun bila banyak jalan datangnya, maka boleh naik kepada darjah hasanah. Kalau banyak sangat, dia jadi hasanah. Poin ketiga, persesuaian kandungannya dengan amalan sebagai sahabat. Jadi sahabat ni buat. Bukan seorang dia. Pendapat sahabat dinukil je. Dan sahabat pula buat dah. Mandi lepas. Ataupun semandi lepas mandi jenazah. Dan apa kata ambil wuduk lepas mai akad jenazah tu memang dibuat oleh sahabat ni. Hal ini mengisyaratkan bahawa hadis tersebut mempunyai dasar-dasar yang sahih. Mungkin lafaz dia tidak kuat tapi maknanya betul dah. Ada dasar-dasar yang sahih lah kerana ada amalan sahabat ni. Kalau tak ada amalan sahabat tu tak tu masalahnya tak. Walaupun kita kata ada hadis ke apa dalil tak berapa dah kan. Macam nisfu Sya'ban ke macam banyaklah dah. Ngatik dalil ke apa dah. Lah mana kalau kait-kait ni atau petalkin kait-kait dengan sahabat setang mana tu? Tabi'in ke apa? Sahabat tak ada orang buat, sahabat tak ada sahabat buat jadi masalah. Ni tidak sahabat ada buat ni. Ada dasarnya sahih lah kira-kira dah. Hadis yang keempat poin keempat kerana dikuatkan oleh hadis Alkitab yang akan kami sebutkan nanti lah. Ada hadis lain lah. Yang kelima, kerana memang sahih dan hasan darjatnya lantaran ada sanadnya yang terpercaya. Perawinya ni. Dan juga satu hadis yang mauquf yang sampai pada sahabat dihukum marfu' jika penerangan sahabat tersebut bukan dalam urusan Israiliyat. Jadi sahabat ni dia cerita bukan kait dengan Israiliyat ni. Kalau surah Israiliyat tu tak boleh pakai juga walaupun sahabat je belajar dengan sahabat ahli kitab masuk Islam untuk cerita pasal Israiliyat tak boleh pakai. Ni dok cerita pasal Nabi tak ada kait Israiliyat ni. Bukan dalam urusan yang berlaku ijtihad padanya. Ada benda tu sahabat kata-katanya ijtihad ni. Sebagaimana telah ditegaskan oleh pengarang Ad-Dibajul Muzahab. Ad-Dibajul Muzahab. Tadi dia kata boleh pakai hadis mauquf dihukum marfu' penerangan sahabat. Kemudian untuk menambah keterangan di bawah ini kami cantumkan pendapat-pendapat ahli sunnah ahli hadis terhadap hadis yang tersebut di bawah ini. Pertama. Kata Ali Ibn al-Madini dan Ahmad Ibn Hanbal tidak ada hadis yang sahih dalam urusan ini. Itu pendapat itulah hasil bandu pakar dia tak. Yang kedua, kata Al-Hakim dalam tarikhnya tidak ada hadis yang sahih dalam urusan mandi setelah memandikan mayit. Mandikan semati. Tidak sahih kata dia. Hakim pun kira tasahur dah tapi kata dalam tarikhnya kata tak ada sahih dah. Poin ketiga, kata Muhammad Ibn Yahya Az-Zuhali, aku tak tahu ada hadis yang sabit dalam urusan ini. Lepas tu yang keempat, kata Ibn Muzair tidak ada hadis yang sahih atau sabit dalam urusan ini. Ibn Muzair berkata gitu, ulama besar dalam mazhab Syiah juga dah.
Kata Imam Bukhari dah, lebih patut hadis yang sedang kita perkarakan ini daripada mauquf. Jadi Imam Bukhari dia beri itu, dia kata mauquf. Kata-kata sahabat. Apa saat ni lah. Kalau kita kata mauquf pada sahabat, kuat juga lah. Yang keenam, kata Baihaqi hadis ini mauquf. Baihaqi kata tak sampai ke Nabi, kata-kata sahabat, perbuatan sahabatnya. Yang ketujuh, kata Ar-Rafi'i dah, tidak ada hadis marfu' yang disahihkan oleh ulama-ulama hadis dalam hal ini nih. Kalau hadis kata Nabi tak sampai sahih lah dah. Marfu' tak ada yang kata Nabi dah. Kalau nak pergi pada sahih hasan ni kata-kata sahabatnya. Okay, poin B dia. Pertama, kata Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani hadis ini kerana amat banyak jalan periwatannya sekurang-kurangnya menjadi hasan. Al-Hafiz berkata pula hadis ini telah dipandang hasan oleh At-Tirmizi dan Ibn Hibban. Hadis pun hasan. At-Tirmizi Ibn Hibban kata hasan. Kuat lah. Yang kedua, Ad-Darqutni meriwayatkan hadis ini dengan beberapa jalan yang perawi-perawinya kepercayaan thiqah. Ad-Darqutni pun bawa thiqah. Yang ketiga, Ibn Hazm kata hadis sahih. Ibn Hazm biasanya kerah ni kata sahih hadis tersebut. Poin keempat, Al-Marudi berkata sebagai ahli hadis telah mentakhrijnya meriwayatkan hadis ini dengan lebih daripada 120 jalan. Banyak sangat. 120 jalan lah. Tarik-tarik makna yang sama lah. Cerita adalah seolah-olah disyariatkan mandi lepas mandi mayat. Wuduk selepas akad mayat lah. Yang kelima, kata Az-Zahabi, Imam Zahabi, hadis ini lebih kuat dari sejumlah hadis yang telah dipergunakan menjadi hujah oleh para fuqaha. Jadi hadis ini jadi kuat kerana dijadikan hujah oleh para fuqaha. Ramai awak hujah dah. Kesi dia. Maka dengan keterangan Ibn Hajar Al-Mawardi dan Az-Zahabi tersebut, dapatlah kita menetapkan bahawa kelemahan hadis ini yang diakui oleh Ali Ibn Al-Madini, Imam Ahmad dan yang lainnya adalah berdasarkan kepada jalan-jalan hadis yang sampai kepadanya. Bukan menurut semua jalan-jalan yang ada. Bukan semua jalan. Turut-turut hadis yang banyak lah. Dengan keterangan tersebut, tidak ada alasan lagi untuk menetapkan kelemahan hadis ini kerana ada ulama-ulama yang melemahkannya berdasarkan kepada jalan-jalan yang sampai hadis ini kepada mereka sahaja. Padahal hadis ini dengan mengesampingkan jalan-jalan yang melemahkannya, ada jalan-jalan perawi-perawi yang terpercaya juga nih. Ada jalan yang lemah, ada yang kuat sikit lah. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Baihaqi yang dikemukakan oleh Tuan Hasan Bandung tersebutlah, dan tidak menterjihkan. Bertentangan dengan hadis An-Nasa'i kerana dapat kita persesuaikan, tidak nampak bertangan terus dia ada kita boleh faham wajib sunat lah dah, bukan tidak disyaratkan dah. Ada suatu ketetapan di antara para ahli hadis bahawa apabila hadis-hadis itu berlawanan dan tidak terang tarikh perawatannya masing-masing, hendaklah dikumpulkan untuk mencari jalan menghilangkan pertentangan itu. Kemudian jika tak dapat kita perolehi jalan persatukannya, barulah kita menterjihkan salah satunya dan melemahkan yang lainnya lagi. Maka kita amalkan mana yang nyata tarjihnya dan kita tinggalkan mana yang marjuh, yang lemah. Jika tidak dapat diterjihkan salah satunya kerana keduanya sama-sama kuat, hendaklah kedua-dua hadis tersebut ditinggalkan dahulu sehingga menyata mana yang rajih dan mana yang marjuh. Hingga nyata jalan menterjihkan salah satu atas lain. Demikianlah ketetapan ulama hadis bila terdapat dua hadis yang saling bertentangan. Mengingat kaedah yang telah ditetapkan ini telah menjadi prinsip bagi para ulama, hendaklah kita berusaha mengumpulkan dan menghilangkan pertentangan yang terjadi antara hadis riwayat Ahmad ini dengan hadis riwayat Baihaqi dan Nasa'i. Usaha kita tidak sukar mudah memperolehi jalan persesuaiannya, iaitu dengan pertangguhkan suruhan. Yang dikandungi riwayat hadis Ahmad dari Abu Hurairah tersebut adalah hukum je sunat, bukan wajib. Dan hadis Baihaqi dan Nasa'i kepada menyatakan kebolehan tidak melakukannya bermaksud tidak wajib. Tu nak faham nampak berbeza dah. Sebenarnya suruhan ini sebagaimana telah ditegaskan Imam Malik lah dan teman-temannya, suruhan sunat bukanlah wajib. Kerana ada qarinah, ada petunjuk yang memalingkan amar suruhan dari wajib kepada sunat. Ibn Hazm tidak menerima qarinah-qarinah tersebut lah. Pertama, hadis Baihaqi yang menyatakan cukup membasuh tangan saja. Hadis Baihaqi menjadi alasan untuk bertanggungkan suruhan dan dari wajib kepada sunat. Yang kedua, hadis Nasa'i menyatakan bahawa berwuduk itu hanya diperintahkan untuk solat saja. Jadi wajib itu untuk solat. Yang ketiga, mengingatkan pula akan hadis yang diriwayatkan oleh Khatib dan disahihkan oleh Ibn Hajar. Hadis itu adalah kami para sahabat memandikan mayat. Mayat sematilah. Maka di antara kami ada yang mandi, sudah memandikan mayat, dan di antara kami ada yang tidak mandi.
Sesungguhnya surahan mandi di sini bukanlah kerana keadaan mayat dipandang najis. Hanya mandi di sini adalah suatu ibadah yang belum kita fahamkan maknanya amal ta'abbudi dah. Kalau hadis kita terima tak? Maksudnya ta'abbud. Kita kata wajib ke sunat bukan ikut Nabi, bukan wajib lah. Bukan kerana ada sebab yang jelas lah. Walhasil mandi sudah memandikan jenazah dan berwuduk sudah mengusung jenazah dapat didasarkan oleh yang hendak mengamalkannya kepada hadis tersebut lah. Tuan A. Hasan Bandung ni yang menekankan bid'ah mandi sudah memandikan jenazah ditolak. Kerana hadis ini sah dikatakan sahih oleh ramai juga ulama dah. Diberitakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari keluar dari tandas jamban keluar daripada jamban atau tandas. Maka dibawalah makanan kepadanya. Di ketika itu ada orang bertanya kepada Rasul, apakah kami bawa juga air buat air wuduk? Ambil air buat air wuduk ke dah? Maka Nabi menjawab bahawasanya aku diperintahkan berwuduk untuk solat. Dia diperintah wuduk untuk solat. Hadis inilah yang dipegang oleh Tuan A. Hasan Bandung yang membida'ahkan mandi sudah memandikan jenazah. Kerana itu perlu kita bahas tujuan dan kehendak hadis tersebut. Jadi kata hanya aku diperintahkan untuk wuduk, untuk solat dah. Bukannya. Jadi dia nak lepas makan dah. Dia makan tu. Tak perlu ambil wuduk. Bukan jenazah tu kat dia makan dah. Tapi itulah yang sahabat wajah ni. Tak wajib dah. Jadi kena semaya. Okey, lahir hadis ni tersebut hadis ni bahawa tak ada suruhan berwuduk melainkan untuk solat sahajalah. Kalau kita hanya berpegang pada erti keseluruhan yang dikandung oleh hadis tersebut, terlepaslah kita dari beberapa kewajipan atau kesunatannya mengambil air wuduk. Banyak Nabi lepas. Nabi nak beri salat, Nabi ambil wuduk. Makan tu je Nabi tak ambil wuduk. Kita pakai hadis tu kat berat banyak perkara lah. Sebenarnya ada beberapa hadis sahih yang menyuruh kita berwuduk untuk selain dari bersolat. Seperti hadis yang menyuruh kita berwuduk untuk tidur. Banyak lagi dah. Maka kerana ada hadis yang menyuruh berwuduk untuk selain daripada solat, hilanglah erti keseluruhan hadis diriwayatkan oleh Nasa'i dari Ibn Abbas tersebut. Pertentangan antara hadis-hadis yang menyuruh kita berwuduk selain untuk solat dengan hadis ini akan hilang dengan memandang bahawa suruhan yang dimasukkan oleh hadis yang menyuruh si junub, orang berjunub berwuduk itu, adalah suruhan sunat dan suruhan yang dikendaki oleh An-Nasa'i ini suruhan yang wajib. Wajib nak semaya. Jadi kalau nak wuduk untuk junub ke apa untuk akad jenazah ni sunat. Sebagaimana kita mengumpulkan hadis yang menyuruh si junub berwuduk untuk mengulangi persetubuhan atau tidur, begitu pula kita mengumpulkan dengan hadis yang menyuruh kita mandi sesudah memandikan jenazah. Jadi sunat. Sunat lah kan, sunat lah. Nak tubuh, nak tidur ke apa, sunat ambil wuduk. Begitu juga mandi jenazah pun sunat dah. Lepas mandi jenazah, sunat mandi. Sesungguhnya dimaksudkan oleh hadis An-Nasa'i ini ialah tidak perlu wuduk untuk makan sahaja. Semata-mata nak makan kena wuduk, tak perlu lah. Sebagaimana dapat diperhatikan dari pangkal hadis tersebut, permulaan hadis tersebut. Disebut dalam Hasyiah As-Sindi bahawa qasar yang dikendaki hadis ini ialah qasar indali. Qasar indali ini menidakkan wuduk untuk makan saja dah. Bukan menidakkan wuduk untuk segala yang selain daripada makan atau segala yang lain daripada solat. Untuk makan saja tak perlu ambil asmaya wuduk lah. Nak makan kat pakai makan lah. Tak payah dah ambil asmaya dulu nak pergi makan lah. Rujuk Al-Muntaqal di 1 Musa 1 Allah Atar di 1 Musa 297 hingga 298. Al-Muhalla Ibn Hazar Az-Zahari itu jilid 2 muka surat 23. Al-Mujmu' Syarh Mazak jilid 2 muka surat 23 dan jilid 5 muka surat 28. Sunan Nasa'i jilid 1 muka surat 85 hingga 86. Syarah As-Sindi jilid 1 muka surat 85. Ad-Dibaj Al-Muzahab jilid muka surat 36. Habis kat tu dulu lepas nak perbincangan lah ya dah. Mandi kerana hendak ihram, masuk ke Mekah atau hendak wukuf, tu perbincangan lepas ni lah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wahamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.